muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah izinkan untuk kita bertemu dan bersua di dalam rumahnya yang diberkati. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Pada malam ini saya nak membicarakan satu perkara yang mungkin berlaku kepada sebahagian besar daripada umat Islam, berkaitan tentang ahli ibadah atau abid yang individualistik. Saya mulakan dengan satu kisah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk dengan para sahabat. Kemudian ada salah seorang daripada sahabat-sahabat tersebut, dia kata, aku ada satu orang jiran wanita yang suka sangat berpuasa pada siang hari dan malamnya suka sangat bertahajud. Tetapi sangat mengejutkan jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wanita itu ahli neraka. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan heran tak? Bukan kata kita heran, para sahabat pun kehairanan. Punya macam tu ahli ibadat, siang suka puasa, malam pula dengan tahajudnya. Kenapa Nabi kata ni ahli neraka? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu dia selalu menyakiti hati jiran tetangganya. Lidahnya, kata-katanya, lisannya itu menuturkan sesuatu yang sangat menyakiti hati jiran tetangga. Maka tidak ada lagi kebaikan kepada dia dan dia nanti jadi ahli neraka. Kita recall hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang orang yang muflis di akhirat siapa? Mereka yang datang membawa pahala solat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, bawa segala pahala ibadat itu, tetapi merekalah yang menyebarkan fitnah, menyakiti manusia dan macam-macam dosa yang dibuat kepada manusia. Mereka itu adalah orang yang muflis, tak ada pahala di akhirat. Maka selari dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi mesti ada something wrong somewhere. Kalau ada orang yang dia rajin puasa, dia rajin semayang, dalam masa yang sama dia suka buat maksiat, ada something wrong somewhere dekat ibadat dia. Ada orang yang dia suka puasa, Isnin Khamis ni tak tinggal. Puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 tak tinggal. Masya Allah. Sampai orang kata kalau dia tinggal puasa Isnin Khamis tu maknanya kiamat lah tu. Punya dia jaga sungguh puasa dia, termasuk puasa sunat ni. Tapi dialah orang yang bakhil dan kedekut. Sungguh mengherankan kalau kita tengok orang yang banyak berzikir, berwirid, banyak selawat pula, tapi keluar daripada majlis itu, keluar daripada tempat dia berzikir itu, lidah dia menuturkan umpatan, mengeji manusia dengan lidah dia. Lidah yang sama beribadat kepada Allah, tapi lidah yang sama membuat maksiat kepada manusia yang lain. Jadi mengapa amal ibadah itu tidak membuahkan akhlak yang baik kepada manusia? Sedangkan ibadat itu adalah pokok dan akhlak itu adalah buah dia. Kalau ibadatnya benar, pokoknya bagus, maka pasti akhlak dia juga akan bagus, buahnya juga akan manis dan sedap.
Tapi kalau ibadatnya rosak, barangkali tidak membuahkan apa-apa hasil ataupun buah. Kenapa? Berbunca daripada pokoknya yang rosak, ibadatnya yang ada something wrong somewhere. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah yang berkaitan dengan dia. Satu orang lelaki bertemu dengan seorang ahli sufi yang terkenal, namanya Bishr bin Al-Haris rahimahullah. Laki-laki tadi ni dia pergi jumpa ahli sufi Bishr ini untuk nak ucapkan selamat tinggal kepada dia, sebab dia nak pergi buat ibadat haji untuk kali yang kedua. Ibadat haji ni wajib untuk kali pertama. Tapi laki-laki tadi ni dia pergi jumpa ahli sufi yang terkenal, dia nak ucapkan selamat tinggal, dia nak pergi mengerjakan haji untuk kali yang kedua. Dia kata, "Wahai Bishr, aku sudah berniat nak melaksanakan haji. Ada tak something engkau nak pesan kepada aku sebelum aku pergi ni? Mungkin ada kata-kata nasihat." Yalah, jumpa ahli sufi. Maka Bishr tadi ni, ahli sufi itu, dia tanya, berapa banyak duit, wang yang kau telah siap sebagai bekal? Maka kata lelaki tadi ni, tak banyak, lebih kurang 2,000 dirham je. Nak pergi haji ni aku pakai 2,000 dirham, lebih kurang begitu lah. Kata ahli sufi itu, apa sebenarnya tujuan kamu nak pergi haji kali ni, untuk kali kedua ni? Adakah kerana kamu ni zuhud kepada dunia, ataupun mungkin ada sebab kerinduan kepada Mekah, kepada Baitullah, ataupun kerana nak mencari redha Allah? Pi itu atas sebab apa? Sebahagian orang dia pi itu kerana ada syuting, sambil-sambil tu buatlah haji ke umrah. Ada orang tu dia pergi kerana ada bisnes besar kat sana. Baru dengar pula Arab Saudi jumpa mah bawah tanah. Pi itu kerana ada bisnes, tapi sambil-sambil itu kita buatlah haji ke umrah. Jadi adakah pi kerana itu, ataupun pi kerana nak mendapat redha Allah? Maka kata laki-laki tadi ni, aku pi ni semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ahli sufi itu tanya dia lagi, kalau engkau dapat meraih redha Allah, walaupun engkau tak pergi haji, kerana engkau infakkan 2,000 dirham engkau ni, adakah engkau bersedia untuk lakukannya? Okey, niat kamu nak dapat redha Allah. Aku nak tanya something. Kalau kamu boleh dapat redha Allah dengan tak pergi menunaikan haji kali kedua ni, gunakan 2,000 dirham kamu untuk something yang boleh dapatkan juga redha Allah, adakah kamu nak buat? Maka kata laki-laki tadi ni, aku sanggup, kerana memang dia nak dapat redha Allah. Maka kata Bishr lagi, ahli sufi ini, engkau ambil 2,000 dirham ni, pergilah infak, tolonglah 10 golongan manusia, tolonglah asnaf-asnaf semua. Orang yang terbeban dengan hutang, engkau bayar hutang dia. Orang yang miskin, kau bagi makan kepada dia, baikilah hidup dia. Orang yang kamu tengok ada ramai anak tetapi pendapatan tak seberapa, tolong dia. Tengok kepada siapa yang menjaga anak yatim, bantu mereka. Kau gembirakan anak yatim yang diasuhnya. Maka kata Bishr lagi, kalau hati engkau cukup kuat
untuk bagi duit ini kepada seorang saja daripada kalangan-kalangan orang yang memerlukan ini, maka pi bagi kat dia. Kerana perbuatan engkau memberikan kegembiraan kepada hati satu orang Muslim dengan menolong mereka keluar daripada penderitaan itu, bantu mereka supaya mereka tidak susah, tolong mereka yang lemah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih jauh lagi utama daripada ibadat haji 100 kali. Boleh tolong orang yang susah ni, itu lebih baik lagi daripada hampir buat ibadat 100 kali. Tak kecuali yang first tadilah. First tadi memang wajib. Ni yang seterusnya ni, pergi ambil duit tadi ni, tolong orang susah. Kata ahli sufi tadi, sekarang pergi infaklah 2000 dirham itu sebagaimana yang aku bagi tahu kamu, aku cadangkan kepada kamu itu. Atau kalau tidak, kalau tak mau bagi tahu apa isi hati kamu sekarang ni. Maka lelaki tadi ni dia duduk garuk kepala, macam mana ni, aku teringin nak pergi haji, nak pergi buat ibadat ni, nak dapat redha Allah. Ahli sufi yang aku jumpa ni suruh pi bagi pula benda tu kepada orang-orang susah. Aku tak lepi lah nanti. Jadi fikir, akhirnya dia kata apa? Wahai Abu Nasr, maknanya wahai Bishr tadi ni, wahai ahli sufi, niat aku nak kerjakan haji lebih kuat lagi daripada amalan yang kau cakapkan tadi. Aku teringin sangatlah, tak boleh nak bagi ke orang susah yang kau cadangkan ni, aku teringin nak pergi haji. Jadi kata ahli sufi tadi ni, dia pun tersenyum, dia kata, memang bila kamu dapat harta daripada perniagaan yang tidak bersih, atau syubhah, dapat gaji daripada perbuatan yang syubhah, yang tidak berintegriti, maka hati akan tertarik untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu yang dimaksudkan apa? Nak menonjolkan diri ni buat amal soleh, supaya orang tahu, orang ramai tahu, oh dia ni pergi haji kali kedua, hebat dia ni. Pergi haji tu bagus tak? Bagus. Tapi diiringi dengan hati yang tak bersih. Kesan daripada apa? Harta, gaji yang dapat daripada usaha yang tak bersih. Padahal Allah telah bersumpah demi diri dia bahawa dia tidak akan menerima selain amalan orang yang bertakwa. Amalan yang tak bersih Allah tak mau terima, kerana Allah itu suci, dan Allah hanya menerima ibadat yang suci. Kalau pergi ibadat kerana nak tunjuk bahawa kita ni ahli ibadah, pergi banyak kali, ataupun nak tunjukkan dia ni ahli sedekah, kan? Nak bagi tahu dia banyak sedekah, bagus, tetapi dengan niat supaya orang kenal dia sebagai dermawan. Itu menyebabkan ibadat dia, perbuatan baik dia semua akan terhapus, tidak berguna sedikit pun di akhirat nanti. Kisah yang sama juga berlaku kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Kenal tak dia? Dia ni satu orang ulama yang pernah tinggal di Mekah. Pada satu malam dia tidur, dia mimpi. Ketika itu dia dah selesai menunaikan haji, dia dah buat haji apa semua. Dia terlena dan dia mimpi ada dua orang malaikat tengah duk bercakap dalam mimpi dia tu. Salah seorang malaikat tu tanya apa? Berapa ramai orang yang buat haji tahun ni? Malaikat kedua jawab, lebih kurang 600,000 orang. 600,000 orang. Ramai tak ramai? Ramai, tuan. Baik, perhatikan dialog seterusnya. Jadi
malaikat yang pertama tadi ditanya balik, daripada 600,000 orang tadi, berapa ramai yang diterima haji dia, yang Allah terima haji dia? Malaikat kedua kata, satu orang pun Allah tak terima. Uish. Itu zaman Abdullah ibn Mubarak. Satu orang pun Allah tak terima. Jadi dialog dua orang malaikat dalam tidur Abdullah ibn Mubarak ini menggerunkan hati dia. Dia menangis. Semua jemaah ni mai datang daripada seluruh pelosok dunia. Mai dengan unta, mai dengan keldai, mai macam-macam dengan kapal dekat laut. Mai daripada seluruh pelosok bumi yang jauh. Susah payah duk kumpul duit, susah payah mai dengan keringat, dengan masanya yang panjang. Kalau kita lah ni naik flight, zaman tu tak ada flight. Letih dalam perjalanan nak sampai ke Mekah tu. Tapi bila sampai buat haji jadi sia-sia. Cuma ada satu orang tukang kasut di Damsyik yang namanya Ali bin Muwaffaq. Dalam dialog tu, Ali bin Muwaffaq kata malaikat pertama tadi. Ada satu orang tukang kasut di Damsyik, Syria, namanya Ali bin Muwaffaq. Dia tak mai pun buat haji, tetapi ibadat hajinya diterima dan seluruh dosanya diampunkan. Dia tak pergi pun ke Mekah, dia tak kunjungi Baitullah, tapi hajinya diterima dan dosa dia diampunkan. Kata Ibnul Mubarak, ketika dengar penjelasan itu, dia terbangun. Baru dia terjaga daripada tidur dia. Pelik mimpi aku ni. Jadi dia pun nak selesaikan sebenarnya apa yang berlaku. Dia bersiap-siap, dia bertolak pergi ke Damsyik. Dia nak jumpa lelaki yang namanya Ali bin Muwaffaq ni. Bila sampai di Damsyik, dia pun pergilah cari lelaki yang namanya Ali bin Muwaffaq ni. Dan dia bagi salam, lelaki-lelaki tadi ni pun keluar. Jadi Ibnul Mubarak nak pastikan, dia tanya, kamu ni siapa? Tadi dia tanya orang je, orang pun tunjuk ni rumah dia, ni rumah dia. Maka dia nak pastikan kamu siapa? Jadi Ali bin Muwaffaq pun dia kata, aku ni Ali bin Muwaffaq, seorang tukang kasut. Kamu ni siapa pula? Maklumlah zaman tu bukan ada Google, bukan ada WhatsApp, walaupun terkenal Abdullah ibn Mubarak ini. Tapi Ali bin Muwaffaq, si tukang kasut ni tak kenal. Maka dia pun kata, aku ni Abdullah bin Mubarak. Tiba-tiba Ibnu Mubarak itu jatuh pingsan dia, menangis dan jatuh pingsan dia. Tiba-tiba aja. Bila sedar, dia pun minta, wahai Ali, cerita kepada aku macam mana kamu ni tak pergi haji tapi ibadat haji diterima. Ali bin Muwaffaq pun kata, aku ni 40 tahun dah duk kumpul duit nak menunaikan haji. Jadi aku kumpul lebih kurang 350 dirham hasil daripada kerja tukang kasut aku ni. Lama tuan-tuan. Ni bukan kerja pegawai, kerja tukang kasut. Nak kumpul itu lama, 40 tahun dah duk kumpul duit. Maka tahun ni aku putuskan untuk nak pergi ke Mekah. Dah cukup dah, nak pergi ke Mekah. Satu hari, isteri aku yang tengah hamil, yang tengah mengandung ni, ada mai satu bau makanan yang dimasak oleh jiran. Jadi bini dia pun, abang pergi cek Ustaz dengan jiran sebelah, saya rasa teringin nak makan apa yang dia masak tu. Biasalah orang hamil. Jadi dia pun pergilah ke kediaman jiran dia tadi ni. Dia ketuk pintu dan kemudian dia beritahulah, isteri aku tengah mengandung, dia teringin apa yang kamu masak ni, dia ada bau, dia teringin.
Tiba-tiba jiran aku pula menangis. Menangis dia. Jadi jiran dia kata apa? Sebenarnya tuan, kami ni, saya dan anak-anak dah 3 hari dah tak makan. Tapi hari ni aku ternampak seekor keldai, bangkai keldai. Jadi aku ambil sikit daging dia tu, kemudian aku masak untuk anak-anak. Ini tidak halal bagi kamu tuan, tapi kami ini adalah orang yang susah, orang yang terdesak. Dia haram bagi kamu tapi halal bagi kami. Jadi Ali bin Muwaffaq pun dia rasa sangat tersentuh. Susahnya jiran aku sampai macam tu sekali. Maka dia ambil 350 dirham yang diperuntukkan untuk nak pergi haji ni tahun tu, dia bagi kepada jiran dia. Dia kata, ambillah ni, belanjalah untuk anak-anak kamu. Inilah hasil kembara aku untuk nak menunaikan haji. Maka malaikat berbicara dengan benar dan nyata dalam mimpi aku, kata Abdullah ibn Mubarak kepada Ali bin Muwaffaq tadi. Betul lah malaikat bercakap, berdialog dalam mimpi aku malam tadi. Penguasa kerajaan syurga iaitu Allah adalah benar dalam keputusannya menerima haji lelaki ini. Subhanallah. Apa pengajaran yang kita dapat? Kisah ni sangat relevan. Sampailah ke zaman kita pun masih relevan. Kita tengok berapa ramai ahli ibadat tertipu bila dia seolah-olah menyembah kesenangan ataupun kepentingan diri dia sendiri, individualistik dalam ibadat dia. Tapi nak nampak macam agama. Dalam masa yang sama, mereka meminggirkan amalan yang menyuburkan kasih sayang sesama manusia. Kononnya nak guna duit itu untuk berbakti kepada Allah, untuk pi ibadat kepada Allah. Walhal saya sebut awal tadi apa dia? Ibadat itu membuahkan akhlak. Akhlak pula dia akan nampak melalui sifat kasih sayang sesama manusia. Nampak di situ. Kasih sesama manusia itu adalah kesan kasih kepada Allah. Kalau satu orang benar dia kasih kepada Allah, akan nampak pada diri dia, dia pun akan kasih kepada manusia juga. Dalam surah Maryam ayat yang ke-96, Allah Ta'ala sebut, maksud dia sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Orang yang betul beriman dan buat amal soleh, Allah tanam dalam hati dia kasih sayang. Tuan-tuan, dalam masyarakat ni ada orang yang riak, tunjuk rumah dia mewah, tunjuk kereta dia hebat, tunjuk pekerjaan dia ni high profile, tunjuk macam-macam yang dia dapat daripada nikmat dunia. Tetapi ada juga orang yang riak dengan amal ibadat dia. Ada orang yang riak dengan ilmu dia. Ada. Cuba kita tengok berapa ramai orang yang pergi buat haji, pergi buat umrah berkali-kali. Setiap kali balik ke Malaysia ni, balik ke tanah air kita ni, dia pun ceritalah macam mana dia ni menangis depan Kaabah, macam mana dia pergi kucup Hajarul Aswad, macam mana hati dia tersentuh, doa khusyuk depan pancung emas, masuk dalam apa makam tempat Nabi Ismail itu, Hijr Ismail. Dia cerita habis perjalanan dia dalam tu, macam mana dia duduk di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu, teriak-teriak dalam tu. Tu akan jadi konten cerita dia bila balik
ke Malaysia. Tapi teknologi hari ini dia jadi apa? Segalanya akan jadi post dia, entry dia. Tuan-tuan perasan tak? Pergi depan Kaabah tu angkat tangan, belakang Kaabah. Dia doa betul tak? Tak pun. Kerana apa? Nak tekat gambar ya. Nampak tuan-tuan? Akhirnya ibadat dia tu pun jadi main-main je. Jadi buat nak tekat gambar, bagi lawa. Allahu Akbar. Ni kesal. Jadi tengoklah dia ni macam syahdu depan makam Rasulullah, pi duduk, pi dekat tempat makam Ibrahim tu, duduk di sebelah Kaabah. Semua lakonan. Bukan betul pun dia ibadat ketika itu. Tak, lakonan depan kamera. Sepatutnya bila berada di rumah Allah, yang kita besarkan itu Allah, bukan diri kita, bukan nak lagi nampak kita ni ahli ibadat. Yang dibesarkan itu Allah, tapi kita membesarkan diri kita pula depan kamera. Bukan tak boleh tekat gambar, boleh untuk kenangan. Tapi masalahnya dia letak dalam Facebook tu untuk apa? Nak dapat like, nak dapat pujian, nak dapat komen. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita merintih pun di depan Kaabah, merintihlah biar Allah Subhanahu wa taala dengar. Bukan merintih dalam Facebook. Ya Allah, terimalah ibadat haji kami, tulis dalam Facebook. Tak, kamu tu doa kerana apa? Doa kepada siapa? Kepada Allah. Perlukah tulis dalam Facebook tu? Tapi dia tulis kenapa? Oh, dia ni berdoa kepada Allah. Bagusnya dia. Nampak tuan-tuan? Dia sedang beribadat kepada siapa tu? Lebih malang bila dalam realiti ni ada orang yang dia berkali-kali pergi umrah atau haji, tetapi dia sanggup untuk membiarkan saudara mara dia, anak yatim yang dekat dengan dia, orang miskin yang dia kenal, orang yang terbiar, bahkan sahabat dekat dia pun yang dalam kesusahan, dia tak nampak benda tu untuk dibantu. Contoh, ada orang yang dia buru pahala nak cium Hajarul Aswad, sedangkan dia ada peluang merebut pahala yang lebih besar dengan membela nasib orang lain. Kalau dia satu orang bos, nak bela nasib pekerja dia yang hidup dalam kekurangan. Atau orang kaya yang dia kejar pahala berganda dengan menunaikan semayang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kaya sungguh, pi dengan private jet. Bukan salah, tak salah. Tapi itulah, dalam private jet, oh update nak pi ke Mekah ni, berkali-kali, pi balik hari je, pi hari ni balik esok. Sedangkan dalam masa yang sama jiran dia sedang kelaparan. Para abid ini, ahli ibadat ini tertipu dengan membina ritual agama, tetapi bukan roh dan spiritual agama. Nilai amalan tu dia bukan terletak kepada soal-soal lahiriah, soal-soal yang zahir sahaja, nampak sahaja, tetapi terletak pada tujuan ibadat kita itu dan roh kepada ibadat itu. Sebab itu Allah mengingatkan kita bahawa kita ni sangat perlu menyantuni orang yang melarat dalam masyarakat, orang yang susah, orang yang ikat perut. Allah ingatkan di dalam surah Al-Ma'un, yang mana maksudnya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
iaitu orang yang mengherdik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah kata apa tu? Tahu tak orang yang mendustakan agama, orang yang tak mau ikut agama ni, siapa? Mereka yang mengherdik anak yatim dan juga mereka yang tak bagi makan kepada orang miskin. Nah, rupanya bukan soal solat saja, bukan soal puasa, soal haji, soal sedekah, soal baca Quran, tetapi soal kita dengan manusia yang susah di keliling kita tu. Allah persoalkan. Ini orang yang tak mau ikut agama ni, dia tak pedulikan anak yatim di keliling dia, dia tak pedulikan orang yang miskin di keliling dia. Maka jadi satu orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang sentiasa ambil berat, ambil peduli tentang susahnya orang Islam yang lain. Ambil peduli. Kesusahan orang lain ni dirasakan macam kesusahan dia juga. Ada sifat empati dalam diri dia. Dia meletakkan, kalau aku miskin macam ni juga, kalau aku susah macam ni juga, kalau anak-anak aku lapar macam ni juga, macam mana? Dia rasa benda tu. Kita ni macam satu jasad, kata Nabi. Umat Islam ni macam satu jasad. Salah satu anggota sakit, semua tak boleh nak bergerak, duduk terlantak tu. Sakit gigi je, tapi tak boleh nak pergi mana, tak boleh buat ajar apa. Tangan tak sakit pun, kaki tak sakit, tapi duduk terlantak tu sakit. Itulah orang Islam, orang mukmin. Dia macam satu jasad, satu badan. Satu je anggota sakit, yang lain habis terasa. Itu yang Nabi SAW katakan. Khususnya bila kita berdepan dengan orang yang lapar. Ada tak dalam masyarakat kita? Ada, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, tidak beriman kepadaku siapa yang tidur dalam kekenyangan sedangkan dia tahu jiran dia tengah lapar. Nabi kata dia ni tak sempurna iman dia. Dia boleh tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran dia dalam keadaan lapar. Maknanya ambil tahu orang keliling kita, siapa yang susah, siapa yang kena diberi bantu, siapa yang lapar, kena pergi kepada dia. Selalu orang yang bijaksana dia kata apa? Kita kena akrab dengan manusia untuk tahu masalah dia. Kena kenal dengan manusia ni, kena tahu apa masalah dia. Dan kita kena akrab dengan Allah untuk bantu manusia menyelesaikan masalah tersebut. Sebab Allah lah sumber untuk selesaikan masalah. Tetapi untuk selesaikan masalah tu kena akrab dengan manusia untuk tahu apa masalah dia. Artinya hubungan dengan Allah, hablum minallah itu, dan hubungan sesama manusia, hablum minan nas, itu ada kaitannya. Satu orang dia tak dapat jalinkan hubungan yang baik dengan Allah kalau dia tidak menjalinkan hubungan yang baik sesama manusia. Kalau kita nak dekat dengan Allah, kena jalin hubungan baik dengan manusia. Kena ada akhlak dengan manusia, barulah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, bergeraklah, carilah orang yang sedang kehausan, sedang kelaparan, sedang kepanasan, sedang sangat kesejukan, yang tidak ada tempat berlindung. Santunilah mereka ni. Bagi salam, bagi kata-kata semangat, bagi bantuan yang kita termampu. Bagilah. Jangan kita mendustakan agama ini dengan sifat individualistik dan materialistik. Hanya melihat, kita lepas ibadat dengan Allah aja. Tak. Akhirnya tak membuahkan akhlak kita dengan manusia. Sesungguhnya Allah itu bukan sahaja di masjid dan surau.
Ya betul, kita kena datang ke masjid dan surau, tetapi jangan lupa juga ada rumah anak-anak yatim, ada rumah untuk gelandangan, orang miskin, rumah sakit, hospital, rumah kebajikan warga emas. Kalau kita bijak untuk menilai keutamaan, banyak yang boleh kita buat untuk mendapat kecintaan Allah dan redha Allah dengan berbuat baik dengan manusia ataupun insan-insan yang sangat memerlukan ini. Maka jadilah abid yang tidak individualistik, seorang ahli ibadat yang baik dia, akhlak dia dengan manusia lain, terutama yang memerlukan bantuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.